اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 64. Muka surat 64, baris yang kelima daripada atas. Surat 64, baris kelima daripada atas. Dia perenggan baru tu. Perenggan baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tidak jadi kafir orang yang mengerjakan dosa besar walau banyak sekalipun, dan tidak jadi kafir orang yang mengerjakan dosa besar walaupun banyak sekalipun. Yang mana terdahulu pembicaraan berkaitan dengan sebab seseorang jatuh murtad, terkeluar daripada agama. Jadi seseorang jatuh murtad ni dengan salah satu daripada 3 sebab. Yang pertama, i'tiqad yang salah, yang kafir ijma' ulama'. Yang kedua, menyebabkan jatuh murtad kerana percakapan. Yang ketiga, sebab jatuh murtad adalah dengan perbuatan. Sesal di situ, kemudian bicara berkaitan dengan orang yang murtad ni wajib kembali bertaubah. Wajib kembali mengucap 2 kalimah syahadah dan bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita atas individu lah. Atas pihak yang berkuasa, apabila seseorang jatuh murtad, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, maka menjadi kewajipan ke atas pihak yang berkuasa lah tunya, menyuruh kembali mengucap 2 kalimah syahadah dan bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalaulah pihak berkuasa duduk di bawah undang-undang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pihak berkuasa akan menjalankan undang-undang Al-Quran dan hadis Nabi. Menjadi kewajipan pada pihak berkuasa mengikut sebagaimana undang-undang agama. Wajib atas pihak berkuasa menyuruh kembali orang murtad tadi kepada agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan bertaubah kepada Allah. Kalau mereka enggan, maka wajib atas pihak berkuasa membunuh orang yang
murtad yang enggan kembali balik kepada agama Islam. Itu bagi pihak berkuasa yang duduk di bawah undang-undang Islam. Apabila sebut kata undang-undang Islam, undang-undang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas individu yang murtad diwajib kembali kepada Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah serta bertaubat. Ini pembicaraan berkaitan dengan sebab jadi murtad. Bila murtad menjadi kewajipan kembali pada agama serta bertaubat. Adapun orang yang mengerjakan dosa besar, jadi murtad ke tidak? Murtad dengan i'tikad, murtad dengan perkataan, murtad dengan perbuatan. Ambil Al-Quran, campur tempat kotor dengan kosak untuk menghina, murtadlah dengan perbuatan tu. Sujud kepada makhluk, itu murtadlah dengan perbuatan. Macam mana dengan orang yang mengerjakan dosa besar? Mengerjakan dosa besar ni jatuh murtad ke tak? Dia kaki judi, kaki aurat, suka berzina, contohnya. Dosa-dosa besar belaka itu. Jatuh murtad ke tidak? Ini pembicaraan di sekarang. Dan tidak jadi kafir. Di murtad ni satu bagai daripada kafir lah. Di kafir ni banyak lah. Kafir Yahudi, kafir Nasara. Dia panggil kafir ahli kitab. Kafir Majusi. Kafir Wasani, penyembah berhala. Lepas tu kafir murtad. Yang mana murtad ni adalah sekeji-keji bagai kafir. Sekeji-keji daripada jenis-jenis kafir yang pelbagai tadi, yang paling keji adalah kafir murtad. Jadi kafir ni banyak jenis kafir. Jadi jenis-jenis kafir, bagai-bagai kafir, kafir murtad lah yang paling keji sekali, yang paling berat sekali adalah kafir murtad. Jadi sekarang ni bicara berkaitan dengan tidak jadi kafir, yang ni tidak jadi murtad lah. Sebab di sini bicara kafir hak jenis murtad. Itu bicara. Dan tidak jadi kafir, tidak jadi murtad, tidak jatuh agama orang yang mengerjakan dosa besar, walau banyak sekalipun. Mana pun banyak. Kalau kita kata berjudi siang malam, minum arak siang malam, berzina siang malam. Ada berzina siang malam, pelacur lah. Tak? Pelacur kan? Kerja dia berzina lah. Siang malam ke siang saja ke malam saja, wallahu a'lam lah. Tapi maknanya kerja dia berzina. Tu kerja pelacur. Maknanya dosa besar dia walau banyak sekalipun, di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak jadi kafir, tidak jatuh murtad. Pada ni, ini di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kenapa orang yang mengerjakan dosa besar bukan sekali ni, walau banyak sekalipun, tak batal Islam dia, tak batal iman dia. Batal Islam jadi murtad dengan perkataan dan perbuatan. Batal iman jadi murtad dengan i'tikad yang kafir. Batal Islam
dengan perkataan dan dengan perbuatan. Jadi murtad dianya. Batal iman, jatuh murtad dianya dengan i'tiqad yang kafir ijma' ulama. Adapun mengerjakan dosa besar, tak jadi kafir, Islamnya tak batal, imannya tak batal. Hak ni kita jangan lupalah. Comel dan kitab Pati Paridah ni di permulaan bicara adalah berkaitan dengan definisi takrifan Islam, definisi takrifan iman. Kena ingat tu. Dia ada 3 kan komponen agama di awal kitab Pati Paridah ni, Islam, iman dan ihsan. Jadi antara 3 komponen agama Islam, iman dan ihsan ni, apa definisi dia? Apa takrif Islam, apa takrif iman, apa takrif ihsan? Jadi kalau faham di takrif ni, kita fahamlah pembicaraan tadi. Dia buat dosa besar banyak sangat ni. Kenapa tak jadi kafir? Dengan bahawa Islam dia kekal, iman dia kekal, tak jatuh murtad, tak jadi kafir. Kenapa? Tu kata kena balik kepada definisi takrifan Islam, iman dan ihsan dan kitab Pati Paridah. Hak dahulu di muka surat 4 dahulu. Tajuk dia agama. Apa dia agama? Agama kita ni. Apa dia agama? Kemudian tanda orang beragama yang sebenar, 4 perkara. Orang agama yang sebenar ni bukan orang hok mengaku sendiri. Apa? Dia claim mana tahu? Claim mana tahu? Claim tu mengakulah tahu. Claim. Hak tu orang jahit tu panggil dia. Dah itulah hak claim tekok apa dah. Kan gitu. Tu mana? Claim kau. Kan dia claim dengan tangan ke apa dah. Kan dia ada kena bayar upah kan. Claim dah, claim leher kau. Claim leher tau. Ejen lain-lain. Tapi kelim tak itu bahasa putih tau. Hak kelim tekak tu bahasa Melayu. Dah tahulah. Mana dia kelim dia mengaku. Kita orang agama. Kita ibu bapa yang beragama yang akan bawa anak-anak cucu kepada agama. Mana agama yang sebenar? Kita orang Islam. Islam itu satu daripada rukun agama. Agama yang sebenar merangkumi Islam, iman dan ihsan. Ini baru beragama yang sebenar. Islam, iman dan ihsan inilah barulah tidak mengikut jejak langkah syaitan. Kalau tidak melengkapkan 3 rukun agama, tu jejak langkah syaitan. Jalan syaitan tu. Ayat yang kita maklum tu kan. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin tu. Wahai orang-orang beriman, masuk kamu ke dalam agama secara keseluruhan. Dengan Islamnya, dengan imannya, dengan ihsannya. Keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sekarang ni hak perintahnya masuk agama secara keseluruhan. Jangan ikut jejak langkah syaitan ni bukan hanya orang yang tidak ikut agama. Bahkan ikut agama tetapi bukan secara keseluruhan. Jejak langkah syaitan lagi Tuhan kata. Ada ni. Bunyi kata jejak langkah syaitan ni, lah.
Syaitan lah. Jejak langkah syaitan. Orang berjudi, orang minum arak, kerja syaitan tu. Betul? Orang yang tidak melengkapkan rukun agama, Islam, iman dan ihsan, syaitan tu. Orang yang berjudi minum arak, itu jejak langkah syaitan. Orang yang riak, ujub, takabur, hasad, itu jalanan malaikat. Riak, ujub, takabur, hasad. Takabur tu jalanan Azazil. Sifat Azazil, iblis laknatullah. Maknanya hak diperintah tu masuk agama secara keseluruhan. Barulah tidak ikut jejak langkah syaitan. Apa dia agama secara keseluruhan? Islam, iman dan ihsan. Jadi dalam kitab Pati Paridah ni, tanda beragama yang sebenar, 4 perkara, keempat-empat ni lah yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Nak kepada agama Islam, iman dan ihsan, panduan je ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Mana ilmu agama? Ilmu Islam, iman dan ihsan. Mana? Ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, sekurang-kurang qada fardu ain. Dengan ilmu agama ni lah barulah beragama yang sebenar. Kita nak beragama kena turut ilmu. Jadi nak beragama yang sebenar, Islam, iman dan ihsan, kena lengkap ilmu agama, tauhid, fiqh, tasawuf, sekurang-kurangnya fardu ain. Tapi kalau 3 ilmu ni tak lengkap, bukan orang beragama. Bukan beragama yang sebenar lah. Hak klaim, hak mengaku tu mengaku belaka. Uniform, ya mah uniform agama. Tapi bukan beragama yang sebenar, bahkan jejak langkah syaitan. Syaitan lagi. Tanda beragama yang sebenar, yang pertama dalam kitab Pati Paridah, i'tiqad yang betul. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Hak ni tak lepas. Bukan jejak langkah syaitan dah. Kepala syaitan dah jadinya. Semayang, puasa tak tinggal. Akidah macam mana? Akidah yang sebenar. Akidah yang betul. Akidah ahli sunnah jamaah tu macam mana? Ilmu tauhid, kongkong qada fardu ain. Duduk majlis surat 5 waktu. Ikut kuliah maghrib tiap-tiap malam. Tak ada satu malam pun mengajar kitab tauhid sifat 20. Hak sekongkong qada fardu ain. Macam mana? Itu masjid yang melengkapkan ilmu agama yang sebenar. Orang ada masjid itu bertanggungjawab atas diri masing-masing. Yang mengatur masjid, yang pegang jawatan di masjid, dia lagi besar tanggungjawab. Sebab dia tidak bawa ilmu agama yang sebenar kepada ahli jemaah. Ahli jemaah pula bertanggungjawab atas diri masing-masing. Tidak melengkapkan ilmu agama, maka tidak akan menjadi agama yang sebenar. Ikut jejak langkah syaitan, tempatnya neraka. Jejak langkah syaitan ni bukan syurga, neraka lah. Faham tak? Ini cerita masjid dah lah. Bukan cerita individu. Individu tu masing-masing. Masjid lah hak paling besar sekali. Program goh. Goh lah program. Oh, masjid besar-besar. Penceramah di selebriti lah. 30 malam, 30 penceramah. Nama besar-besar. Manakah? Malang manakah? Kitab untuk memastikan i'tiqad yang betul, i'tiqad di sunnah Jumaat. Memang bicara khusus. Malang apa? Tak ada. Tu tak ada agama tu. Semayang banyak mana, puasa banyak mana pun, jejak langkah syaitan, neraka lah tempat dia. Waliyazabillah. Ini akhir zaman ni. Boleh tengok lah. Masjid bandar besar-besar. Masjid besar di bandar besar-besar. Cuba tengok dia punya program dia. Ada tak malam untuk
pembicaraan bab iman. Untuk memastikan i'tikad yang betul, i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Ceramah tu ceramah lah secara fokus. Terkadang tak dau. Pernah masjid besar juga. Ustaz kita masjid ni dia kata kat 10 tahun dah dia kata tak ada kitab tauhid sifat 20 dekat 10 tahun. Dia kata hak mengajar tauhid sifat 20 ni tu imam lama, dia kata tu imam hak asal, tu imam tua lah. Bila tu imam tua tu uzur dan meninggal kemudian, dia uzur tu dia tak mengajar dan tak ada tu imam dah lah. Bila dia uzur, dia mengajar pun tidak, jadi tu imam pun tidak, kemudian dia meninggal. Lepas dia tu imam hak lama, hak tua ni, uzur, tak mengajar, 10 tahun dah dia kata. Tak ada orang mengajar kitab tauhid sifat 20. Tengok jadual dia tu, pekoh ada. Tasawuf ada. Ceramah hak banyaknya. Tapi ada jugalah tauhid pekoh tu. Pekoh tasawuf tu ada. Banyak tu ceramah. Tauhid 10 tahun lebih dah tak ada. Ni nak cerita apa sebenarnya ni? Ni kalau bala raya boleh tahan. Ni masjid besar. Masjid besar. Mana kuliah 7 malam lah. Mana Jumaat pun ada kuliah. Mana Jumaat pun ada kuliah. 7 malam lah. Bukan masjid kampung ni. Macam orang apa? Masjid kerajaan orang panggil. Macam masjid kat Bayau ni kan. Ini dipanggil masjid kerajaan. Masjid kerajaan ni mana tu imam tu bukan berelang, bergaji. Tu imam yang akan ditukar-tukar. Di kaki tengah kerajaan kan. Dia akan ditukar-tukar lah. Dipanggil masjid kerajaan. Bukan masjid mukim, masjid kapung. Masjid kapung ni tu imam elang. Bukan bergaji, bukan kaki tangan tetap. Mereka tidak ada pencing. Masjid kerajaan ni memang mereka kaki tangan kerajaan, bergaji serta berpencing. Dan mereka sebagaimana kaki tangan kerajaan yang lain akan ditukar-tukar. Gitulah. Mana masjid kat masjid besar. 10 tahun. Kata kita ni atas individu kita sendiri. Hak pegang masjid ni beragama yang sebenar. Kalau tak ada agama yang sebenar, jejak langkah syaitan. Nak agama yang sebenar, kena lengkap Islam, iman dan ihsan. Ni dalam kitab Pati Paridah kita ni. Sebab itulah fardu ain tauhid, pekoh tasawuf. Fardu ain tauhid, pekoh tasawuf. Tak ada lain. Ilmu agama Allah luah. Belajar puluh-puluh tahun pun tak habis. Tapi hak ni hak sekurang-kurang untuk jadi orang beragama yang sebenar. Ya Allah Ta'ala perintah tu. Barulah selamat dunia dan akhirah. Agama yang sebenar ni lah merangkumi Islam, iman dan ihsan. Tauhid, pekoh dan tasawuf. Ini dalam kitab Pati Paridah. Macam mana? Sebab hak jumpa dengan saya nya ahli jemaah Ramadan mari daripada tempat besar-besar. Dia tu ustaz, kita ni duduk mana besar-besar, nak pergi tempat-tempat tu bukan dekat, dia kata. Lah nak pergi ke Sapa tu faham-faham lah bandar besar. Maknanya masjid hak dekat-dekat tu besar juga, dia kata. 2-3 masjid hak sekitar tu lah, 2-3 masjid hak sekitar tu. Tak ada, dia kata, tauhid, pekoh, tasawuf. Tak ada. Mingguan tak ada. Kadang-kadang pekoh, bulanan, tasawuf, bulanan, tauhid, lagilah berat. Tak ada. Kata pergi carilah tempat lain-lain. Tempat lain-lain, satu hal dia kata, nak pergi. Lah. Orang kerja kan. Habis kerja petang dah. Nak pergi memang tak sempat. Dia kata dia pergi pun, ceramah juga dia kata. Tak ada juga. Dan ada orang yang pegang jawatan. Pegang jawatan. Macam mana ustaz saya ni pegang jawatan. Bukan nak. Memang awak tambuh pegang jawatan ni tanggungjawab besar. Tapi dah. Adalah orang nampak kebolehan dia tu. Orang lantik jugalah. Lantik lah. Pegang ICU ke masjid. Itu macam mana ustaz kena usahakanlah. Lengkapkan fardu ain tauhid pekoh tasawuf. Dia serendah lalu dah. Nak cari siapa ustaz dia kata. Dia serendah.
Tu Allah Alam kata. Dia tanya saya, boleh rekomen ke tak? Dia duduk Kuala Lumpur. Masa saya rekomen macam saya tak kenal dengan Kuala Lumpur. Dia kata ada duduk kawan-kawan. Saya pun tak tahulah kata. Mana kalau ada kawan-kawan yang ngaji pondok duduk Kuala Lumpur. Mana dia boleh nak minta lah. Ada ni. Saya kata wallahu a'lam, saya pun tak tahu kata. Hak kawan-kawan hak saya duduk ngaji pondoknya tak ada duduk bandar biasanya, duduk negeri masing-masing lah. Duduk di Kelantan, duduk di Kedah, di Kuala Lumpur wallahu a'lam. Sebab masih jumpa alumni itu, saya pun tak tahulah kot, saya lupa. Tak ada lagi biasanya. Saya duduk di Kuala Lumpur, tak ada. Ni duduk kat puasa. Kedah, Kelantan, Perak. Gitu lah. Tu wallahualam. Dia minta supaya rekomenkan lah. Saya suruh dia cari, dia kata memang tak boleh dia kata. Lepas tu macam dia kata, saya kena letak jawatan ke? Letak jawatan, boleh orang lain lagi gelak gambar. Dan saya pun gelak juga dia kata, tak ada jalan juga. Saya dah erti lah. Letak jawatan lah tau. Manalah apa susu kepala tau. Susu kepala. Lepas tu lepas atas diri dan keluarga masing-masing. Macam mana? Langit terbuka. Live FB lah sekarang ni gitu je lah. Lepas tu untuk ada jemaah, letak jawatan lah. Apa-apa saya tak mampu. Gitu lah. Tidak kena soal di mana masyarakat. Ataupun bawa sekeluarga hidup pondok. Itu beratlah nak buat. Tapi ada sekeluarga daripada Kuala Lumpur pergi duduk Fotoni. Duduk Fotoni sekeluarga. Ada orang yang berkemampuan lah. Orang yang berkemampuan. Jadi makna kalau tak mampu tunai tanggungjawab, kena bundur lah. Gitu lah. Lepas tu diri sendiri dan keluarga lah pulaknya. Maknanya masjid besar. Masjid dibina dengan duit orang ramai jutaan, puluh juta. 10 juta. Hak elang dalam ada IKIM tu, derma masjid itu 20 juta dia punya kos pembinaan dia. Mana kutipan orang ramai, bukan duit kerajaan. Maknanya pemurah rakyat Malaysia ni. Boleh buat masjid 10 juta dengan duit orang ramai. Bayangkan. Tersergang indah. Tapi imarahnya berjemaah waktu. Tu amalan. Untuk ilmu, untuk berjemaah waktu tu. Ilmu Fadhil Tauhid Pakatan sama macam mana. Tu besar. Mana? Ni yang panggil akhir zaman. Rupa agama, semayang belaka, masjid orang ramai. Tapi adakah beragama sebenar ataupun jejak langkah syaitan? Dua tu je lah. Dua je. Agama sebenar, nah, balasannya syurga Allah dengan kurniaan. Jejak langkah syaitan, neraka Allah dengan keadilan. Itu je lah. Jadi di awal kitab Fatih Faridah cerita bab agama, tanda buat agama, takrif Islam, iman dan ihsan. Rekah dia, Islam ni terima zahir, tidak ingkar, walaupun tidak pernah beramal sekalipun. Ni dalam kitab Fatih Faridah. Dan kitab Faridatul Faraid, sekalipun meninggalkan sembahyang dan umpamanya selama-lama, tak pernah sembahyang, tak pernah puasa. Kalau tak pernah sembahyang kok, dia sebesar sentiasa lah. Puasa Ramadannya tidak, dia sebesar sentiasa lah. Walaupun tak pernah beramal sekalipun, kekal sebagai orang Islam. Islam terima. Hukum kata wajib, terima, tidak ingkar, tidak tolak. Hukum kata haram, terima, tidak ingkar, tidak tolak. Maka Islamlah dia, walaupun tidak pernah. Ini mengerjakan suruhan yang wajib tadi,
walaupun tidak meninggalkan larangan yang haram tadi. Kekal dia sebagai orang Islam. Islam ni terima zahir. Akan sekian perkara agama terima. Agama sembahyang wajib, terima. Sembahyang tu wajib. Tidak engkar, tidak tolak. Puasa tu wajib, terima. Puasa tu wajib. Tidak engkar, tidak tolak. Walaupun tidak beramal dengan bersembahyang dan berpuasa. Dia engkar tolak, sembahyang tak wajib, puasa tak wajib. Barulah jadi murtad, batal agama. Wal'iyazabillah. Terima ni perkara agama. Agama menetapkan bahawa berjudi haram, minum arak haram, berzina haram. Dia terima, ya. Berjudi haram, minum arak haram, berzina haram. Dia terima, dia orang Islam. Walaupun dia kekal dengan berjudi, dengan minum arak, dengan berzina. Kekal dia sebagai orang Islam. Tak jadi murtad. Walaupun dia mengerjakan dosa besar banyak mana sekalipun, selagi dia tidak engkar. Engkarnya macam mana? Berjudi halal, minum arak halal, berzina suka sama suka halal lah, rogo baru haram. Bahkan dengan berzina pelacur tadi boleh jadi sumber rezeki. Kenapa nak haramkan? Sebab dia suka sama suka. Dia engkar hukum agama. Barulah jatuh murtad ni, wal'izbillah, murtad dengan perkataan. Itu murtad. Selagi dia terima tanpa engkar, kekal orang Islam. Walaupun tak pernah semayang, walaupun tak pernah puasa, walaupun sentiasa berjudi, minum arak, berzina sekalipun. Banyak mana dosa besar sekalipun, tak jadi kafir. Sebab apa? Sebab Islam terima perkara agama. Perkara agama ni, agama kata wajib, ya wajib, walaupun dia tak pernah buat. Agama kata haram, ya haram, walaupun dia tak pernah tinggal. Dia kekal sebagai orang Islam. Tak ada ni. Jadi hak kita bicara tadi, tak jadi kafir orang mengerjakan dosa besar walau banyak mana sekalipun, dengan bahawa kekal sebagai orang Islam, dengan bahawa kekal sebagai orang beriman. Kita balik kepada kenapa kekal sebagai orang Islam? Sebab dia tidak mengerjakan perintah agama, bersembahyang berpuasa, tidak meninggalkan larangan agama, dosa besar berjudi, minum arak, berzina dikekalkan. Kenapa tak jadi kafir lagi? Kenapa Islam tak batal? Islam ni apa? Islam ni terima, ya kan? Islam lah. Walaupun tidak pernah beramal sekalipun. Itu bab Islam. Islam mudah. Lagi pada iman. Kenapa iman dia tak batal? Kerana iman ni, tadilah iman, terima hati, percaya hati akan perkara agama macam Islam. Cuma Islam terima zahir, iman terima hati, percaya di hati. Mana apa? Hati dia terima, sembahyang tu wajib. Hati dia terima, sembahyang puasa tu wajib. Dia kekal sebagai orang beriman. Hati dia terima, berjudi, minum arak, berzina tu haram. Dia sebagai orang beriman, kekal. Mulut dia tak kata apa, kekal sebagai orang Islam. Hati dia engkar. Hati dia engkar. Semayang, pedoh apa dah dapat. Nampak orang semayang tu susah juga hidup dia. Mana hati dia tolak kewajipan semayang. Maka iman dia batal, murtad, kafir di sisi Allah. Ya. Jadi hak berat iman lah. Sebab iman ni benda dalam. Islam ni benda luar. Islam jaga lidah. Islam jaga perbuatan. Dak semayang, dak puasa, lidah jangan cakap bibir kurang. Semayang tak wajib, puasa tak wajib, jadi kafir, murtad kamu dengan perkataan. Jaga lidah. Lidah mudah jaga. Tapi hati? Tak semayang, tak puasa. Macam mana hati? Penerimaan hati akan perintah Al-Quranul Karim, kewajipan semayang puasa yang datang daripada Allah, yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Ini hati boleh terima tak lagi ni? Semayangnya tidak, puasanya tidak.
Akhirnya hati dia tak terima dah. Terkadang dia benci pula tengok orang semayang. Dia meluap pula tengok orang semayang. Semayang. Kita nak ke dia, sibuk dengan kerja. Mana kawan kamu tak ada di meja? Semayang semua nyusah orang ni. Tak ada boleh apa pun. Hati dia mulut dah cakap. Kalau cakap mulut kata dia orang lah. Tak ada ni. Tapi bak hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati dia tak terima, engkar perkara agama, iman dia batal, murtad, kafir di sisi Allah. Tapi hati dia masih lagi terima kewajipan sembahyang puasa. Hati dia masih lagi terima haramnya berjudi, minum arak, berzina. Dia masih dihukumkan sebagai orang yang beriman. Tak jadi kafir lagi. Iman dia tak batal lagi. Walaupun tak pernah semayang, walaupun tak pernah puasa, walaupun mengerjakan dosa besar, walaupun banyak mana sekalipun. Tapi hak iman hati inilah. Dia berjudi, dia minum arak, dia berzina. Hati macam mana? Terima tak? Berjudi, minum arak, berzina tu haram. Dia masih lagi terima. Hati dia terima. Hati dia masih lagi akur. Hati dia masih lagi membenarkan. Hati dia masih lagi mentasdikkan akan bahawa berjudi, minum arak, berzina itu larangan Al-Quranul Karim yang diimani ianya kalamullah yang datang oleh Nabi SAW. Diimani lagi. Maka dia masih lagi orang yang beriman. Dosa besar akan dibalas dengan neraka. Tapi akhirnya akan ke syurga sebab hati dia masih lagi ada iman. Walaupun sebesar zarah. Nah, dia gitu. Tak ada ni. Jadi dosa besar yang dilakukan, orang ni orang yang tidak ada ihsan. Orang yang tidak ada ihsan. Dia duduk situ. Bukan orang yang muhsin. Orang yang tidak ada ihsan, orang yang fasik, orang yang zalim, tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama mana neraka Allah? Lamalah dia. Tak semayang, tak puasa. Dosa besar pula banyak. Lamalah neraka dia. Tapi akhirnya akan ke syurga. Kalau iman dia masih lagi kekal pada masa sekarang, ketika hidup. Yang paling ditakuti ketika nak mati. Apabila dosa besar, semain puasa pun tak ada, ketika nak mati, lapar dan dahaga, kerana tak ada amal ibadah, dosa besar semata-mata. Ketika ni sangat-sangat ditakuti, tercabut iman, murtad, kafir, di khatimah, di kesudahan, maka kekal neraka Allah selama-lamanya, wali'azabillah. Ini masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau beriman. Tapi yang paling ditakuti iman. Islam jaga perkataan, jaga perbuatan, kekal sebagai orang Islam. Lidah jangan engkar kewajipan agama. Lidah jangan engkar perkara yang diharamkan dalam agama. Maka kekal sebagai orang Islam, tidak jadi kafir, tidak jadi murtad, walaupun dosa besar yang dikerjakan banyak mana sekalipun. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Kena balik kepada takrif Islam, takrif iman. Tapi hak iman itulah. Ada ni. Sebab nak kuat iman, kuat dengan ihsan. Apa dia ihsan? Bersembahyang, ihsan. Berpuasa, ihsan. Tinggal judi, tinggal arak, tinggal zina, itu ihsan. Ihsan inilah yang akan menyempurnakan agama, yang akan mengkuatkan iman. Yang akan mengkuatkan iman dengan ihsan inilah akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala direct. Tak ada ihsan, ada iman, akan ke neraka Allah terlebih dahulu. Oleh kerana masih lagi ada iman, akhirnya akan ke syurga. Tapi lama mana ke neraka? Lamalah. Sebab dia tidak ada ihsan,
dia mengerjakan dosa besar yang banyak, maka neraka lah. Tapi dia ada iman, akhirnya akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ini kita al-Isra jemaah. Menunjukkan dosa besar, walau banyak sekalipun, tidak jadi kafir, tidak jadi murtad, Islam tidak batal, iman tidak batal. Tapi jejak langkah syaitan. Kenapa? Kerana tidak masuk agama secara keseluruhan. Hak tanda beragama dalam kitab Fatih Parih Musuh 4 tu apa? Mengerjakan segala suruhan, kewajipan zahir dan batin. Itu beramal sebenar. Meninggalkan larangan, segala larangan zahir dan batin, itu beragama yang sebenar. Barulah apa ni? Lengkap agama sebenar, barulah syurga Allah direct, tidak ke neraka Allah terlebih dahulu. Di antara dosa besarnya mengekali jahil fardu ain. Dosa besar kerana mengekali jahil fardu ain. Berpunca dari jahil fardu ain tauhid, berpegang dengan akidah yang salah pula. Tu dosa besar yang lain pula. Dosa besar kerana mengekali jahil fardu ain fiqh, satu dosa besar. Semayang tak sah pula, dosa besar yang lain. Mengekali jahil fardu ain tasawuf, dosa besar. Akhirnya hati riak, wujud tak kepuasan, dosa besar yang lain pula. Ni. Pandai ni. Sebab itulah tak ada ilmu, maka sesat, jejak langkah syaitan. Tanpa ilmu tak ada Tanpa ilmu satu jalan saja. Ad-dallin, orang yang sesat. Satu jalan je. Kalau dah kitab Minhaj tu kan. Kamman adalah anha fadallah. Ramah berpaling daripada ilmu, maka kata sesat. Ad-dallin, sesat. Paling besar sesat akidah. Orang yang berilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf, dia boleh pilih antara dua jalan. An'am siratal ladzina an'amta alaihim ataupun al-maghdubi alaihim. Dua, pilih-pilih. Beramal siratal ladzina an'amta alaihim. Ada ilmu, tidak beramal, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Ada dua jalan bagi orang yang berilmu. Satu jalan bagi orang yang jahil fardu ain, ad-dallin, jalan sesat. Itu jejak langkah syaitan. Walaupun rupa zahirnya duduk masjid sekalipun. Jalan sebenar, jalan sesat, orang yang bahagia ahli syurga, orang yang celaka ahli neraka, telah ditetapkan pada azal. Bahagian masing-masing. Itu hakiki dia. Itu kita berpegang seumpama tu. Perintah zahir kita menyampaikan, itu syariat. Perintah zahirnya kita disuruh supaya suruh makruf cegah mungkar, itu syariat. Hak kemudian tu orang nak belajar ke tak mau belajar ke, jalanan masing-masing. Belajar nak beramal ke tak mau beramal ke, jalanan masing-masing. Suruh makruf, nasihat perkara baik, ikut ke tak ikut ke, jalanan masing-masing. Apa ni? Skrip tetap dah. Skrip baik, skrip jahat tetap berlaku dah pada azal. Tu ya. Ini cerita bab hakiki dia. Bab syariat kena jagalah. Yang berkewajipan menyampaikan. Yang berkewajipan suruh makruf cegah mungkar, suruh makruf cegah mungkar. Gitu je lah. Bahagian masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesempurna makhluk Allah Subhanahu wa taala. Daripada kelahiran Nabi sallam sudah berlaku bagai-bagai benda yang ajaib yang diketahui oleh kafir Mekah. Mana Nabi ni memang mana orang Mekah sanjung sangat-sangat. Ada kata kok kalaulah beriman, beramal soleh tu hak Nabi, tak ada dah lah. Tapi semua tu adalah milik Allah
Subhanahu wa taala. Allah menetapkan orang kafir Mekahnya sebagian kecil sahaja yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besarnya bukan kata dia ikut Nabi, pulau Nabi, nak bunuh Nabi. Nabi hijrah ke Madinah memerangi Nabi. Tengok, sanggup mati nak lawan Nabi. Perang Badar, perang Uhud. Nabi duduk Madinah dah, cara apa lagi ke nabinya? Tapi bahagian masing-masing. Orang yang berjasa besar kepada Nabi SAW, Abu Talib. Ada ni. Siapa kesudah bahagian dianya, kafir. Siapa kesudah, gitu je lah. Sayyidina Umar, pembesar Mekah, nak bunuh Nabi. Akhirnya jadi pengikut yang paling hampir dengan Nabi. Abu Jahal, siapa kesudah. Ikrimah, anak Abu Jahal, mati syahid pula kemudian di sahabat Nabi. Gitu ya. Ni tak boleh fikir dah. Ni bahagian masing-masing. Samalah kita sekarang. Gitu je lah. Syariatnya mengajar, suruh ma'ruf cegah mungkar, nasihat menasihati. Belajar. Orang nak terima. Orang tak mau terima, ditonyek gitu je. Ditonyek, dia kata macam-macam. Pada tonyek. Tonyek. Fardhu ain. Macamlah kita ni tak pandai. Tak apalah. Pandai bagus. Lepas tu, pandai dah fardhu ain. Belajarlah. Ada orang ni 30 tahun, 40 tahun dah belajar. Orang tua-tua. Ada. Belajar situ, belajar sini. Maknanya kerja dia belajar je. Tapi mulut dia tak pandai, dia kata. Tak pandai. Apa dia orang belajar. Tapi dia masih lagi merasai tak pandai. Tak ni. Orang yang hidup dia belajar. Daripada muda, walah dulu orang jarang nak belajar. Mana orang yang belajar ni orang yang sungguh lah. Tapi bagi dia, tak pandai ustaz tak pandai apa? Hukum hakam akidah. Comel dah. Pandai dah tu. Sembahyang. Betul. Pandai dah tu. Tapi di mulut dia, tak pandai. Nak belajar semacam. Ini orang orang belajar ni. Orang tak belajar, pandai dah. Orang tak belajar. Beza tau. Orang yang belajar, tak pandai dia kata. Walaupun makcik belajar lama dah pun dia kata. Makcik dengan arwah suami makcik belajar sama-sama. Tapi tak pandai. Tak sahaja bab tauhid itu. Bukan gitu pegangan. Gitu pegangan. Pandai tu. Ajar bab semayang. Hak saya sebut-sebut, hak batal-batal tu. Ada buat ke? Tak buat. Kita tahu dah buat gitu batal. Dah tak pandai apa? Pandai. Tapi dia kata tak pandai. Ni orang hak nak ke ilmu. Orang hak tak mau belajar ni, fardhu ain. Takkan tak pandai lagi dia kata. Gitulah. Kata-kata bahagian masing-masing. Nak jadi beragama yang sebenar ni Islam, iman dan ihsan. Maknanya zahir dia kekal terima perkara agama, hati dia kekal terima hati akan perkara agama. Dia kekal sebagai orang Islam yang beriman, tetapi dia mengerjakan dosa besar, orang fasik, orang zalim, orang yang tidak ada ihsan, tapi tidak jadi kafir, tidak jadi murtad kerana mengerjakan dosa besar. Melainkan di sisi ahli sunnah wal jamaah, mengerjakan dosa besar tinggal sembahyang. Mazhab Hambali hukum murtad artinya. Dan hukum pancung sebagai orang murtad, mayatnya dicampur buang sahaja. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i kita, orang tinggal sembahyang hukum pancung. Bidarbi unuqih, pancung leher. Mazhab Hambali, orang tinggal sembahyang kena pancung juga. Tapi beza, mazhab Syafi'i, orang tinggal sembahyang dipancung sebagai hukum had, hukum hudud. Tapi kekal sebagai orang Islam, jenazahnya disempurnakan sebagai orang Islam. Adapun mazhab Hambali, orang tinggal sembahyang hukum pancung kerana apa? Riddatan, kerana murtad. Mazhab Syafi'i, orang tinggal sembahyang dihukum pancung haddan, kerana hukum had, hukum hudud.
Tapi kekal sebagai orang Islam, jenazah diuruskan sebagai orang Islam, mandi, kapang, sembahyang dan ke bumi di perkuburan orang Islam. Mazhab Hambali, orang tengah semayang, hukum pancung bukan haddan tetapi riddatan, kerana kafir murtad. Maka jenazahnya haram dimandikan, dikapangkan, disemayangkan dan haram ditanam di perkuburan orang Islam. Mayatnya buanglah mana-mana pun. Tapi kalau buang mudarat, maka tanamlah, kambuhlah mana-mana pun. Tok laut pun tak apalah. Tidak ada kehormatan mayat orang yang mati murtad kerana meninggalkan sembahyang. Mazhab Hambali. Itu je lah. Mengerjakan dosa besar, tinggal sembahyang. Mazhab Hambali, ahli sunnah jemaah menghukumkan murtad. Hal lain tak ada. Ini ahli sunnah wal jemaah. Ada pun puak khawarij contohnya, buat dosa besar sekali sahaja, batal Islam, batal iman. Itu puak khawarij. Dan ada pula puak Syiah Ibadi. Dia Ibadi ni, dia satu golongan Syiah. Dia asalnya daripada khawarij juga. Begitu juga buat dosa besar walaupun sekali, maka jadi kafir. Dan ada puak-puak khawarij ni bukan dosa besar, buat dosa kecil sekali pun jadi kafir juga. Tak ada Islam. Buat dosa kecil pun kafir juga. Ada pun puak Mu'tazilah pula, orang buat dosa besar, kafir pun dak, Islam pun dak. Itu mazhab Wasil bin Atha. Orang buat dosa besar, kafir pun dak, Islam pun dak. Itu mazhab Wasil bin Atha. Patut Islam pun dak, kafir pun dak. Islam yang beriman syurga, kafir neraka. Dak Islam pun dak, kafir pun dak. Akhirat duduk mana? Duduk di neraka juga. Dia gitu. Tapi dak jatuh hukum kafir. Khawarij jatuh hukum kafir. Tak kekal Islam sebagai ahli sunnah sebab dibuat dosa besar. Itu Mu'tazilah. Khawarij buat dosa besar, out lalu dah, kafir lalu. Mu'tazilah ni buat dosa besar, dak jadi kafir, tapi dak Islam dah. Kita ahli sunnah jemaah, kalau macam kitab ni, walaupun dosa besar tu banyak sekalipun, tak jadi kafir, kekal sebagai orang Islam yang beriman, akan ke neraka Allah sebanyak mana dosa-dosa besar yang dilakukan. Satu lagi golongannya Murji'ah. Murji'ah ni buat sebarang dosa sekalipun tak lekat dosa. Sebab apa? Sebab terhalang oleh iman. Tu pasal tu pula. Dia banyak fahaman. Khawarij, orang Islam yang beriman buat dosa besar, batal Islam, batal iman. Puak Murji'ah, orang Islam yang beriman buat dosa besar, tak jadi apa. Tak akan dicatatkan dosa besar sebab terhalang oleh iman. Gitu. Ahli sunnah jemaah di tengah. Buat dosa besar sekalipun tak jadi batal Islam dan iman, tapi dosa besar tadi akan melemahkan iman. Dosa besar akan dicatatkan dan dosa besar tadilah akan melemahkan iman. Itu ahli sunnah wal jamaah. Satu-satunya dosa besar, meninggalkan kewajipan agama, ahli sunnah menghukumkan jadi murtad adalah tinggal semayang di sisi mazhab Hambali. Mana kalau orang tinggal semayang, kamu ni tinggal semayang ni, kafir murtad kamu. Macam mana dia mengkafir kalau Islam? Tak apa, sebab kafir murtad mazhab Hambali. Kafir murtad mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kafir nikmat, bukan kafir agama. Mazhab Hambali orang tinggal semayang kafir agama, murtad. Mazhab Syafi'i orang tinggal semayang kafir nikmat, bukan kafir agama, bukan jadi murtad. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali ni tinggal semayang, walaupun satu waktu jatuh hukum kafir, walaupun ketika sakit. Mana kamu? Kan? Kita duduk mana kerana sakit, murtad kafir kamu tu, mazhab Hambali. Berat. Itu satu-satunya.
Meninggalkan kewajipan dan sebesar ahli sunnah jamaah menghukumkan kafir adalah meninggalkan kewajipan sembahyang. Adapun dosa-dosa besar yang lain banyak mana sekalipun tak jadi kafir. Tak jadi kafir orang yang mengerjakan dosa besar walau banyak sekalipun. Orang mubtadi' tiada dihukumkan dengan kufurnya seperti Mu'tazilah yang berkata yang beriktikad bahawasanya manusia ia sendiri menjadikan perbuatan dirinya dengan kudrah yang Tuhan jadi di badannya, di badan manusia. Ini Mu'tazilah Qadariyah adalah orang yang mubtadi', orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah i'tikad yang sesat, tapi tidak dihukumkan kufur atas pandangan muktamad, dihukumkan kufur juga atas pandangan yang dhaif. Wallahu a'lam.